Baik, kita ulang balik sikit. Apa itu rumus bagi tempoh masa? Kira tempoh masa ada rumus dia. Siapa boleh tahu? Kaji sikit sebelum kita nak mula. Baru. Tempoh masa bersama dengan apa? Pengiraan dia. Okay. Masa bersama dengan Waktu. Waktu? Tak, bukan maksud dia. Kan cikgu tanya maksud tempoh masa tu apa benda. Rumus matematik ni apa? Apa operasi yang terlibat? PM, AM, jam. Itu unit masa. Kena beza kan? Itu unit masa. Tambah. Apa? Tolak. Kalau tolak apa? Macam mana ni? Baru je belajar ni. Operasi apa yang terlibat nak mengira tempoh masa? Sekejapnya awak boleh lupa ni. Macam mana ni? Masa bersamaan dengan, kan cikgu tanya maksud dia apa? Bukan maksud tempoh masa tu apa benda? Operasi apa yang terlibat untuk mengira tempoh masa? 24 jam. 12 jam. Itu sistem jam. Sistem jam ada dua. 12 jam dan sistem jam. Tempoh masa, nak mengira tempoh masa, apa dia punya operasi yang terlibat? Allah. Aduh. Mana awak ni Masa akhir tolak awal. Yes. Masa akhir tolak awal. Siapa yang sebut tu? Haras. Saya Saya tu. Aurora. Terima kasih. Masa akhir tolak masa awal. Ataupun masa tamat. Kita boleh kata masa akhir ni sebagai masa tamat. Ataupun masa awal ni kita boleh kata sebagai masa tamat. Mula. Sebab maksud dia sama je. Akhir dengan tamat maksud sama. Awal dengan mula sama. Jadi ingatlah rumus ni. Kan setiap kali kelas juga nak ulang. Masa kan. Jadi masa akhir atau masa tamat tolak masa awal. Ataupun kalau awak faham operasi tolak ni apa, besar tolak kecil. Akhir mesti besar, awal mesti kecil. Ingatlah rumus ni. Rumus ni memang akan pakai sampai awak dah jenam nanti. Sekarang pun 2 hari, 3 hari pun dah boleh lupa. Macam mana nak ingat untuk tahun depan sampai depan lagi? Okay ni, sikit. Okay. Bagi contoh. Ni nak mengira tempoh masa. Kalau pergi jadual kosong macam ni. Tempoh masa ialah masa tamat tolak masa mula. Jadi yang tamat ni tolak masa mula. 2 pagi tolak 8.30 pagi. Nak menyelesaikan operasi tolak masa, unit mesti sama. Kalau kat sini pagi maksudnya apa? AM. Kat sini pun pagi maksudnya AM. So AM tolak AM boleh. Jangan sampai unit tak sama baru itu tak boleh tolak. Kena samakan unit dulu. Contoh yang kedua B ni. Murid B ni. Sekejap. Boleh tolak tak yang kes murid B ni? Kita ada tengah hari. Kita ada pagi.
Boleh tolak cikgu tanya. Boleh tolak tak? Masa tamat tolak masa mula, boleh tak? Boleh. Boleh? Tak boleh. Boleh. Unit tak sama juga tengah hari. Tapi Tengah hari tolak AM. Ni kat sini AM. Kat sini tengah hari. Tengah hari, apa unit tengah hari Unit tengah hari ialah tengah hari. Ni 12.30 12.30 maksudnya dah jadi PM. Dah jadi PM. PM. PM tak boleh dah. Mana PM nak tolak AM tak boleh. So kena tukar apa ni? Kena tukar kepada sistem 24 jam. Supaya dia jadi unit jam. Barulah dia boleh tak. So dalam kes ni apa? Kita boleh buat macam mana? Yang 12.30 PM tukarkan kepada 24 jam. Sistem 24 jam dia akan jadi jam berapa? Sistem 24 jam. 12.30 PM akan jadi apa dalam sistem 24 jam? Tambah 12 jam. 12 jam. Tak boleh lagi. Nanti kalau kita tambah 12 jadi berapa? Kita tengok Dia akan jadi 24.30. Ada ke pukul jam 24.30? Tak ada. Salah. Ada. Tak boleh. 12.30 belum tambah lagi Belum boleh tambah lagi. Dia bermula pukul 1 boleh tambah. Amni tolong offkan mic dia. Jagung. Dia selepas pukul 1 baru kita tambah 12. Sebab apa? Sebab pukul 1 dah jadi 13 tu tak? Pukul 1 boleh jadi 13. Maknanya dia daripada mula pukul 1 barulah kita tambah dengan 12. Pukul 12 belum tambah lagi. Kalau kita tambah macam ni, 12 tambah dengan 12 dia jadi 24. Mana ada pukul 24? Tak boleh. So, kalau pukul 12, dia masih kekal lagi 12. Dalam sistem 24 jam dia masih lagi pukul 12.30. 12.30. Pukul 9 pagi, 9 AM. Pukul berapa dalam sistem 24 jam? Jam 9 sifar. Kalau tengok kat sini unit dah sama. Unit dah jadi jam, yang ni pun dah jadi jam. Jam. Barulah kita boleh selesaikan operasi tolak tersebut. Nampak macam sama kan? Tapi sebenarnya proses dia kena tukar kepada sistem 24 jam dulu. Baru unit sama, barulah kita boleh tolak. Itu ulang kaji sahaja. Ulang balik apa kita dah belajar. Ingat nak buat menyelesaikan operasi masa, melibatkan masa, mestilah unit sama dulu. Baru boleh tolak. Hari ni, cikgu tak nak pergi lebih lanjut, benda dah belajar. Cuma awak saja, soalan awak yang tak nak ingat kaji buat tu. Cikgu dah ajar, takkan setiap kali dah cikgu nak ulang masa. Kita masuk pada subtopik yang seterusnya. Kita tengok unsur apa ni. Cikgu tak pasti unsur apa ni. Anggaran masa. Kita tengok unsur apa ni. Anggaran masa ni. 60. Apa? 60. 60 muka surat. 60. Yang lain. Ya. Cikgu. Ya. Skrin tak clear. Screen tak clear. Share screen cikgu tak clear. Tengok share screen.
Clear cikgu, clear. Share screen clear. Tengok share screen. Jangan tengok screen yang kecil tu. Okay, Hawin tengok share screen. Bukan tengok muka gambar yang... Okay. Okay, nak mengira anggaran masa. Okay, sebuah mesin dapat mencetak 60 sebuah mesin dapat mencetak 3000 kepingkat. Okey, kata kunci ada kat sini 3000 kepingkat. Belum 3000. Dalam masa 1 jam. Dalam masa 1. Anggarkan. Anggar ni ialah kita jawapan ni tak semestinya tepat. Bila kata anggaran tak semestinya tepat. Dia hampir-hampir. Jawapan yang benar ialah jawapan yang paling hampir dengan nilai sebenar. Okey. Anggarkan masa yang untuk mencetak 1012. 1012 kepingkat berapa lama pula untuk dicetak. Bila dia kata anggarkan, jawapan tak semestinya tepat. Jawapan yang betul ialah jawapan yang paling hampir dengan nilai sebenar. Contoh hari ini, kita anggarkan berapa orang kes COVID hari ini. Macam semalam 20,000, tahun tu 21,000, kemudian 19,000, 20,000. Okey, apa anggaran awak untuk hari ini? Mungkin kita boleh kata 20. Mungkin 21,000 juga. Cik Amni kata 21,000, cikgu kata pun 20, cikgu anggarkan 20,000. Mungkin siapa lagi? Mungkin awak pun cakap 20,000. Tiba-tiba nanti petang keluar nilai yang sebenar ialah 21,000. Jadi jawapan cikgu salah ke? Jawapan cikgu tak salah sebab bila dia kata anggaran ialah nilai yang hampir dengan nilai yang sebenar. Contoh nilai sebenar 21,000, kata 20,000. Okay, jawapan cikgu betul lah. Sebab bila kata anggaran, nilainya yang hampir lah, nilai yang hampir. Tak tepat pun tak apa. Tapi kalau cikgu kata hari ni 10,000 lah. Cikgu anggarkan 10,000. Tapi yang keluar hari ni nilai yang sebenar ialah 21,000. Jadi jawapan cikgu salah. Sebab terlalu jauh. Anggaran cikgu tu tak tepat. Sebab terlalu jauh. Sebab cikgu kata 10,000. Cikgu anggarkan 10,000 lah kes COVID hari ni. Jadi bila nilai sebenar 21,000. So jawapan cikgu yang 10,000 tadi tidak tepat. So salah. Dia kalau hampir-hampir itu betul lah. Kalau kita anggarkan 20,000, yang keluar 21,000. So jawapan anggaran tu betul. Jadi kalau hampir-hampir dikira sebagai betul. So itu ialah anggaran. So jadi anggarkan masa untuk mencetak 1012 kepingkat. Jadi jawapan kita tak semestinya tepat. Hampir-hampir pun dah dikira betul. Itu anggaran So macam mana kita nak buat anggaran? Tengok jawapan yang dia beri, ruang jawapan tu pendek je. Ruang jawapan. Sikit je dia bagi ruang jawapan, banyak ni je ruang jawapan. Tak luas pun. Maknanya kita hanya tulis jawapan sahaja. Tapi macam mana kalau kita nak buat pengiraan? Buat anggaran ni kita sekurang-kurangnya kena ada sikit contoh-contoh. Tak naklah main hentam je. Jadi kalau kita nak buat pengiraan, dia ada pengiraan untuk buat anggaran ni. Padam ni sikit. Okay, kita boleh guna kaedah kotak. Kita boleh guna kaedah kotak. Okay, kalau keseluruhan kotak untuk penuh semua. Mana kalau penuh 3,000 kad. 3,000 kad. Masa diambil daripada mula sampai ke akhir ialah 1 jam. Sejam tu maksudnya 1 jam. Maksudnya 1 jam. Daripada mula sampai akhir untuk cetak 3 kad. Okey, sekarang kita nak lukis 1,000 kad tu kat mana agak? 1,000. Kalau ni 3,000 daripada depan ni sampai sini 3,000.
3,000. Agak-agak 1,000 tu kat mana kedudukan 1,000? Kita boleh bahagi kepada 3 bahagian kad ni. Kita boleh buat macam ni. 1, 2. Okay, kita boleh kata ini sebagai 1,000, 1,000, 1,000. Dia melandi. Me off mind. Okay. Okay, kita boleh buat macam tu. So 1,012 kat mana agak? 1,012 lebih kurang di sini. So kat sini 1,000. 1,012 lebih kurang dekat situ je. Sebab nama pun anggaran. 1,012 lebih kurang kat situ saja. Okay. Okay, bila kita bahagi 3 macam tu, maksudnya masa ni pun terbahagi kepada 3. Masa ni pun terbahagi kepada 3 bahagian. So 1 jam bahagi 3. Macam mana 1 jam nak bahagi 3? Tak boleh kan? So kita kena tukar jam tu kepada minit. Barulah bahagi dengan 3. Berapa 1 jam bersama dengan berapa minit? 60 minit. 60 minit. Minit. So kita tukarkan jam tu kepada minit. So ni kita bahagi kepada 3. Bahagi 3 dia jadi berapa? Baru 60 boleh bahagi dengan 3. So kita akan dapat kat sini 20 minit, 20 minit, 20 minit. So untuk 1,000 kad bersama dengan 20. So jawapannya bersama dengan 20 minit untuk 1,012 kad. Boleh? 1,012 tu lebih kurang 1,000 lah kan? 1,012 tu lebih kurang dengan lebih kurang 1,000. Nama pun anggaran. Anggaran tak sebenarnya tepat. Okay, ada soalan nak tanya? Boleh faham ni? Okay, conteng sikit. Buat conteng sikit dekat buku awak tu. Ada ruang, walaupun dia kecil ruang tu. Jadi kalau nak buat anggaran pun sekurang-kurangnya adalah sedikit panduan kita dengan cara melukis. Kan kita main 1,000 kad berapa. Tak nak macam tu. Ada sikit panduan pada kita. Kita lukislah sikit. Menggunakan kaedah. Tak. Okay, tolong salin. Buat lagi. Lukislah pandai-pandai lah. Memang tak muat situ. Tapi conteng lah. Isyad tak nak ni tak nak conteng. Tak nak salin ke? Apa bila ni nak sepak boleh apa? Ini tak nak pegang pensil. Mana nak salin sambil baring? Macam mana belajar sambil baring ni? Okay. Soalan yang kedua. Buat anggaran yang kedua Padam lah. Jangan cikgu, belum siap. Ya. Nanti dah. Okay, cuba sendiri sementara siapa yang dah salin tu. Cuba Ya, cikgu. buat yang kedua. Buat soalan yang kedua. Kita tengok nanti jawapan dia berapa. Lia, cuba Lia, soalan nombor 2.
Cikgu padam Abang cikgu. Dah. Dah siap. Dah cikgu. Dah siap. Hah? Pergi mana? Senyap. 1000 mililiter. Yang kedua ni soalan yang kedua tadi. 1 liter penuh. Tak penuhnya bersama dengan 1000 mililiter. Daripada mula sampai habis 2 jam. Nak lukis kotak dia. Tapi dia kata anggarkan masa bagi air yang terkumpul menjadi 1450. Dah terkeluar daripada kotak. So kita kena lukis macam mana nak lukis 1450? Okey. Kat sini kita boleh buat macam mana? Kita boleh kena tambah kotak lah. Kena tambah. Tak tahu panjang mana agak-agak panjang mana Dekat mana? Okey, kita boleh tengok berpandukan kotak yang asal ni. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita bahagi 2, kat sini kita ada 500 ml. Kat sini kita ada 500 ml. Okey, nak jadi 1450, kita agak-agak macam ni lah. Dia hampir dengan 500 ni, 450. 450 hampir dengan 500. Okey, 450 tu hampir dengan 500. Ataupun 1450 hampir dengan 1500. So, kita ambil lah 500 lagi ni. 500 lagi ni kita tambah lagi kat sini dengan saiz yang sama. Saiz yang sama ni kita bawa ke sini. Lebih kurang kat situ je. Nama pun anggaran. Saiz ni, saiz yang ni, kita bawakan dia ke sini. Sebab kita nak buat anggaran kan. Anggaran mestilah saiz yang sama. Lebih kurang je. Kita bawa dia kan kat sini. 500 lagi. L. So, dia jadilah 1500. Okey, kalau kat sini kita bahagi 2. Kat sini kita bahagi 2. Yang asal ni kita bahagi 2. Maksudnya jam tu pun terbahagi dengan 2. Masa tu pun terbahagi dengan 2. Masa pun terbahagi dengan 2. 1 jam. Ini pun 1 jam. Maknanya tadi kita ambil yang 500 pergi ke sini. Maksudnya 1 jam pun akan terikut pergi ke sini. Jadi 1 jam juga. Lebih kurang 3 jam. Lebih kurang. So, untuk dapatkan 1500 sampai ke sini, berapa masa? Berapa masa? 1 jam. 1 jam. 1 jam. 3 jam. Lebih kurang lah. So, anggaran kita tu 3 jam. Itu cara nak menganggarkan masa. Menggunakan kaedah Menggunakan kaedah Cikgu, ya. kalau saya lebih kurang 3 jam. Lebih kurang 3 jam jawapan awak. Betul tu. Okey, boleh faham So, dalam buat anggaran ni, tak kisah bukan setakat anggaran masa saja. Anggaran apa-apa pun sama juga menggunakan kaedah kotak. Sebagai contoh, dalam tajuk awal yang kita belajar dulu, kita buat anggaran. Kita ada bekas yang berisi, biasanya gambar-gambar dalam buku teks tu dia pakai guli lah ataupun air. Dalam bekas ni ada air, contoh. Bekas ni ada air. Dalam ni ada, contoh juga, dalam ni ada 2000 ml. Okay, satu bekas lagi kita ada
Yang ni je air dia. Okay, apa anggaran dia awak? Macam mana kita nak buat anggaran kat situ? Sama juga, kita boleh guna kaedah kotak. Okay, gunakan kaedah kotak. Kita tengok, kalau kita bahagikan kotak yang asal ni, boleh bahagikan, kita buat garisan. Lebih kurang sama besar macam tu. Yang lebih kurang sama besar. Maknanya yang asal ni, kita potong 4. Sama juga kaedah kotak. Yang asal, kita potong 4. Ni 2000. Okay. So sekarang kita nak cari kotak yang baru. Satu saja. Satu new ni. Mana 2000 kita bahagikan dengan 4. 2000 bahagikan dengan 4. Gunakan sifar 4. Baris pertama. Baris ke-5 20. Sifar. So kat sini bersama dengan 500. Mana dengan 500 ml. Itulah nak buat anggaran. Okay. Kita faham ni Gunakan kaedah kotak. Okay. Padam Okay, salin. Salin cepat. Okay, dengar cikgu cakap pula. Okay, dalam unit masa, sebelum ni kita dah belajar minit, jam, AM, PM, dan kita belajar sistem 24 jam. Okay, dalam tajuk masa ni dia ada unit-unit yang lain, iaitu hari, minggu, kemudian kita ada bulan, tahun, dan kita ada abad, dan kita ada dekad, kemudian kita ada alaf. Okay, tu banyak sebab tajuk masa ni dia unit dia banyak. Kena banyak benda hafal kat sini. Okay, cikgu mula dengan unit yang paling besar sekali ialah alaf tu lah. Padam ni kejap bawah ni. So, unit yang paling besar ialah alaf tu. Alaf. Kemudian dia turun kepada byte. Kemudian dia turun kepada dekad. Kemudian dia turun kepada tahun. Dekad tahun. Kemudian cikgu sambung kat bawah, tak muat ni. Kemudian dia turun kepada bulan. Bulan. Lepas tu minggu. Okay, bulan tak boleh pergi ke minggu. Bulan sebab ada bulan yang kalau kita tengok dalam kalender dia boleh ada 5, ada 4. So kita tak boleh kata satu bulan ada 4 minggu. Satu bulan tak boleh jadi 4 minggu. Dia mesti lebih. Dia 4 minggu lebih. Bayangkan satu minggu ada berapa hari? 7 kan? 7. Kalau awak kata satu bulan 4 minggu, baru 28 hari. 7 darab 4, 28. Satu bulan ada 28 hari ke? 30 kan? 30 ataupun 31. So, dia 4 minggu lebih. 4 minggu lebih. Tak sampai 5 minggu. So, tak boleh kata satu bulan ada 4 minggu. So, bulan dengan minggu kita tak boleh buat kaitan. Satu bulan bukan 4 minggu. Dia 4 minggu lebih. Sampai 5 minggu. So, satu bulan bukan 4 minggu So, bulan dengan minggu tak ada boleh buat kaitan. Sebab dia tak sama. So, kemudian kita boleh buat minggu. Dia stop dekat bulan. Berhenti dekat bulan. Kita mula dengan baru minggu pula. Minggu bersamaan dengan dia ada kaitan dengan hari.
Hari ada kaitan dengan jam. Jam ada kaitan dengan minit. Minit. Lepas tu Minit saat. ada kaitan dengan Saat. yes, macam tu. Saat. Oh, tengok Saat detik. Oh, tengok Saat. banyaknya unit masa yang terlibat dalam tajuk ni. Saat. Berapa? Ada berapa? Hey. 1, 2, 3, 4, 5. Bila? Yang ni boleh sambung kat sini. Okey, cikgu boleh sambung dekat tahun dengan bulan ni, boleh sambung. Yang ketuk mic tu. Sorry, saya ketuk mic. Ini cikgu sambung kat sini. Diam lah. Macam tu. Siapa tu? Siapa tu? Bising lah ni. Ramli. Itulah dia asyik bising. Okey. Alaf, abad, dekad, tahun, bulan. Kat situ ada 5 dah. Okey, kemudian kita mula baru minggu. 1, 2, 3, 4, 5. So ada 10. 10 unit masa yang perlu awak tahu. Okey, kita mula dengan alaf. Alaf nak pergi ke dekad. Tengah betul-betul ni kena salin nanti ni. Alaf nak pergi ke dekad, darab 10. Darab 10. Satu alaf bersama dengan 10 abad. Satu abad bersama dengan 10 dekad, darab 10 juga. 10 dekad. Dekad nak pergi ke tahun, darab 10 juga. Okey, tahun pergi bulan, darab berapa? Satu tahun ada berapa bulan? 12. 12. Okey, ini kena hafal. Alaf pergi abad, darab 10. Abad pergi ke dekad, darab 10. Dekad pergi ke tahun, darab 10. Tahun pergi ke bulan, darab 12. Jadi kalau soalan tanya, satu alaf berapa tahun? Soalan yang pertama tu, nampak tak? Dia akan bermula daripada alaf, dia akan terus lompat ke tahun. Mana dia darab berapa kali tu? Darab 10, darab 10, darab 10 3 kali. 30. Mana 1, darab 10, darab 10, darab 10 3 kali. Nampak? 3 kali dia darab 10 untuk sampai ke tahun. Tu berapa tu? 1 darab 10, 10. 31. 31. Bukan. 30. Tengok sini. Sifar ni kita tutup sekejap. Ada berapa sifar ni? Ada 3 sifar. 1, 2, 3. So, letak siap kat sini 3. Okey, 1 darab 1 darab 1 darab 1. Berapa? 1. 1. 1. Itu yang dapat satu alaf bersama dengan 1000 tahun. Oh. Okey, cuba tengok ni. Abad nak pergi ke tahun. Abad, soalan nombor 2 Abad pergi ke tahun. 1, mana 1 darab 10 darab 10 2 kali. Abad nak pergi ke tahun ni. Daripada sini pergi ke sini. Janganlah ni tak nampak pula. Ni abad pergi ke tahun. Darab 10 darab 10 2 kali. Darab 10 darab 10. So sifarnya ada 2, 1 2, letak sifar. 1 darab 1 darab 1. Berapa? 1 darab 1 darab 1? 1. So 1 abad bersama dengan 100 tahun. Okey. Okey, 1 dekad nak pergi ke tahun. Ni 1 dekad nak pergi ke tahun. Dekad nak pergi tahun. Kali saja darab 10. Yes. 1 darab 10 sahaja. Sama dengan 10 tahun.
Dia faham ni? Pentingnya kat sini awak kena tahu gerakan masa ni. Gerakan darab 10 ni. Ni, darab 10, darab 10, darab 10, darab 12. Okey, minggu pergi hari pula. Satu minggu ada berapa hari, darab berapa? 7. 7. Main darab 7. Hari nak pergi jam. Satu hari ada berapa jam? 24. Darab 24. 24. Satu jam ada berapa minit? 60. 60. Darab dengan 60. Minit pergi saat. Satu minit ada berapa saat? 60 juga. Tentu sama juga proses dia. Kalau dia kata satu minggu berapa minit? Satu minggu ada berapa minit? Daripada sini nak pergi ke sini. 100. Darab 7, darab 24, darab 60. Baru dapat jawapan. Berjuta, 1 beribu. darab 7, darab 24, darab dengan 60. Ni contoh Kalau orang tanya satu minggu berapa minit, kena darab macam tu. Ni contoh je. Bukannya soalan nak keluar macam ni. Tak. Dia tak akan bagi kita darab sampai 4 kali macam tu. Nombor sebesar semua. Tapi perjalanan nak mengira masa dia macam tu. Kena tahu darab berapa, darab berapa, darab berapa. Sama macam atas ni. Okey, salin dulu. Salin dulu yang tu. Rasa tamatkan kita sampai sini je. Untuk nota saja ini. Abang cikgu sabar nak salin. Ya, cikgu bagi masa untuk salin. Ni awak akan dapat minit. Salin yang ni. Ni penting ni, dua benda ni. Tak muat. Tak muat. Carilah buku nota. Salin kat buku nota lah. Okay, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Siapa yang dah salin boleh keluar. Terima kasih. Siapa yang belum salin, tak apa, cikgu biarkan dekat sini sampai habis salin. Jadi, lah. Okay, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Siapa yang tak belum salin, Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi. Bye.